السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan suruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya wajib dan wajar puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan limpah kurnianya mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, balak, musibah, fitnah dan sebagainya. Dan kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesembuhan bagi mana-mana mereka yang diuji dengan penyakit, ditunjukkan kebenaran bagi mana-mana yang diuji dengan fitnah, dan diberi ganjaran yang besar atas sabar kita, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan pagi ni? Tu je nak tanya khabar dulu. Apa yang dah lepas-lepas lah tuan-tuan. Hidup perlu diteruskan. Kita macam biasa, kita doa mudah-mudahan jadi yang paling baik untuk kita. Yang penting kita doa mudah-mudahan kebaikan untuk agama kita. Kebaikan untuk agama itu yang pertama. Kita semua, saya bukan nak bagi komen apa yang berlaku semalam dan hari ni. Semua orang mengantuk nampaknya. Kita menunggu keputusan sampai hari ni pun belum ada lagi yang firm. Cuma tolong doa sama-sama untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan. Yang paling penting bukan untuk kebaikan selera dan tekak kita, tetapi untuk kebaikan agama kita. Kita nak yang memimpin boleh memberi kebaikan dan manfaat yang paling baik untuk agama kita. Yang mana-manalah. Allah Ta'ala yang mengatakan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah, wa makaru, kamu merancang. Wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perancangan yang terbaik. Jadi, kita doa mudah-mudahan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi manfaat yang paling baik untuk kita dan agama kita, insya-Allah. Sambung kitab kita tuan-tuan. Masih lagi dalam bab fasal yang mungkin menghimpunkan dosa-dosa besar. Masuk satu hadis baru, hadis lain pula. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, ma kana yazunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, ma kana yazunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu." Artinya, sesungguhnya ada seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata yang termasuk daripada redha Allah, yang dia tidak merasakan kata-katanya akan mendapat apa yang sepatutnya, iaitu keredaan Allah. Maka Allah akan mencatatkan redanya bagi lelaki tersebut hingga hari kiamat dengan sebab kata-kata itu. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang mengucapkan sesuatu kata-kata yang termasuk daripada kemurkaan Allah, yang dia tidak merasakan bahawa kata-katanya itu mendapat apa yang sepatutnya murka Allah. Maka Allah Ta'ala akan mencatatkan murka bagi lelaki tersebut
sehingga ia bertemu dengannya disebabkan kata-kata itu. Masih lagi cerita yang hampir sama minggu lepas. Tentang mulut jahat ataupun mulut baik. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki ni tuan-tuan, ada satu orang hamba Allah, satu orang laki-laki ni. Dia bercakap sesuatu yang Allah Ta'ala redha. Dia cakap benda-benda yang baik. Dia cakap benda-benda yang baik. Dia tidak menyindir orang, dia tidak menganjing orang. Kan? Dia tidak kata-kata dia itu menyakitkan hati orang. Apa yang dah berlaku, cakap yang baik-baik lah. Ini tak, tentang kawan ni kalah, kita kata dia dah, contoh. Jangan kata-kata orang. Jangan kata-kata orang. Jadi sangkaan dia bercakap benda yang baik. Tetapi dia tak tahu pun sebenarnya sama ada Allah Ta'ala redha atau tidak kata-kata. Dia tak tahu. Dia cakap benda tu baik. Tetapi dia kata, dia tak tahu sama ada Allah Ta'ala redha atau tidak dengan kata-kata dia itu. Tapi dia memang cakap benda yang baik. Kata Nabi apa tuan-tuan? Orang yang selalu cakap benda-benda yang baik, walaupun dia tidak mengetahui sama ada yang dicakap itu mendapat keredaan Allah atau tidak, selagi mana cakap itu cakap yang baik, maka Allah Ta'ala akan menulis keredaan pada dia, sehinggalah hari kiamat nanti. Dengan kata-kata itu. Bermakna apa tuan-tuan? Seseorang yang berkata-kata dengan kata-kata yang baik, dia boleh mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diri dia. Sebab itu, cakap yang baik-baik, cerita benda yang bermanfaat. Banyak lagi tuan-tuan. Kita banyak benda bermanfaat yang kita boleh cerita. Benda yang bermanfaat ini tuan-tuan bukan hanya dalam konteks ilmu agama saja. Apa benda yang boleh beri baik pada orang kalau kita cerita dengan orang, kalau kita kongsi dengan orang. Itu baik, no problem. Ceritalah. Kita ada sedikit ilmu. Saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita, kongsi dengan orang, jangan simpan. Tuan-tuan ada ilmu apa? Ilmu tukang rumah, cerita dengan orang, jangan simpan. Tuan-tuan ada ilmu apa? Ilmu mengail, ilmu mancing. Mancing pun ada ilmu juga tuan-tuan. Nak guna umpan macam mana? Ada tempat macam mana, lubuk kat mana? Ilmu itu kena ada. Kena orang tak ada pantang larang juga. Nak bercakap ke, boleh bercakap ke, tak boleh bercakap ke, boleh bising, tak boleh bising. Ada orang boleh bercakap dengan ikan, tuan-tuan panggil ikan datang pula tu. Jadi, ilmu ini kita kongsi dengan orang. Ilmu-ilmu yang baik ni kongsi dengan orang. Sebab itu, kalau dulu-dulu orang cerita, orang yang apa, ada tok-tok guru yang mengajar ilmu seni mempertahankan diri. Ilmu seni mempertahankan diri itu bagus. Bagus. Dia ajar orang, bagus. Cuma ada 1-2 buah yang dia sorok. Kalau dia ada 15 buah, dia ajar 14 je. Satu sorok. Bila tanya pasal apa sorok satu tu, dia kata takut nanti anak murid mari lawan dia kalah, ada simpan satu buah. Dalam konteks ilmu, dia tidak boleh begitu tuan-tuan. Kalau kita ada ilmu itu, kongsi semua. Kalaulah anak murid kita menjadi lebih hebat pada kita, itu kebanggaan untuk kita. Itu satu perkara yang patutnya kita rasa syukur dengan Allah Ta'ala kerana kita boleh. Dengan berkat ilmu yang kita ada, kita boleh melahirkan orang yang lebih pandai daripada kita. Masalah kita tak boleh. Orang ni pandai pada kita, kita tak boleh. Kita nak orang lagi bodoh daripada kita. Jadi dalam konteks ilmu, dalam konteks bercakap benda-benda yang baik, sampaikan yang baik-baik, jangan disimpan. Jangan disimpan. Kemudian kata Nabi apa tuan-tuan? Ada lagi satu jenis lelaki ni, dia cakap benda-benda yang Tuhan murka. Dia cakap benda-benda yang Tuhan murka. Tuhan tak suka apa yang disebut itu. Tuhan benci. Dan dia tahu apa yang dia cakap itu Tuhan benci. Dan lebih teruk lagi tuan-tuan, dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa Tuhan murka pun dengan apa yang dia cakap itu. Fitnah orang. Sama macam saya sebut minggu lepas. Fitnah orang. Apakah fitnah itu benda yang baik? Mana datang baik fitnah tu? Sindiran-sindiran, sindir-sindir. Ya, kita tahu orang Melayu memang terkenal dengan bahasa yang berlapik. Kan orang Melayu terkenal dengan bahasa yang berlapik, tetapi bahasa yang berlapik itu dia tidak membawa kepada sindiran yang menyakitkan hati, tetapi dia menggunakan bahasa yang berlapik untuk menegur orang. Itu tidak mengapa tuan-tuan. Itu tidak mengapa. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ada bahasa yang kita gunakan, kita sindir orang dengan tujuan supaya orang tu rasa sakit dan sakit hati dengan apa yang kita cakap. Saja je. Saja je. Ada.
Tak pasal-pasal, tak pernah kontak, 3-4 tahun, tiba-tiba malam tadi tak mesej. Macam ronda, oh, tu sakit hati kita tu. Tak ada pasal-pasal, 3-4 tahun tak kontak, contoh. Tiba-tiba mesej hantar. Macam berada, malam tadi lah, contoh. Malam tadi, malam lain tak kontak, malam tadi je mesej. Tiba-tiba. Itu kadang-kadang mungkin tujuan nak tanya khabar atau tujuan nak tanya khabar yang baik ataupun nak tanya khabar yang tak baik ataupun menyakitkan hati. Contoh begitu. Tapi ada bahasa yang kita kata, tuan-tuan, orang Melayu memang terkenal dengan teguran-teguran yang berlapik. Bagus. Contoh, kita nak kata hati kita terbakar. Kita nak tunjuk kita marah. Tak ada kita, saya marah. Kan orang Melayu dia terkenal dengan bahasa yang berlapik kan. Akar nibung meresap, akar mati dalam perahu. Terbakar kampung nampak asap, terbakar di hati siapa yang tahu. Wah, tu cantik. Bahasa lenggok. Cantik bahasa lenggok orang Melayu. Ya tak? Kampung nampak berasap, hati berasap, siapa yang tahu tu tuan? Nampak senyum, ya relax, hati siapa yang tahu. Jadi begitu daripada sudut sindiran yang dibenarkan, tak apa. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang kita ucap sindir yang, sebab itu ada pepatah Melayu kata apa? Pukul anak seni menantu apa? Saya tak ingat yang tu dah. Pukul anak seni menantu kan. Dia ada istilah begitu. Maka tuan-tuan, itu antara ucapan yang tidak baik. Tidak baik. Apatah lagi fitnah, mengata, menyebarkan fitnah. Benda yang tidak pasti kita ucapkan. Ataupun keluar pada mulut kita bahasa-bahasa kesat. Ataupun kita hamun orang. Kita rasa walaupun betul. Kita tahu dalam keadaan itu kita betul. Kita hamun orang kerana kita nak tunjuk kita betul dan kita rasa benda tu tak ada masalah apa. Sedangkan perkara tersebut mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi apa tuan-tuan? Orang yang begini yang suka cakap benda-benda yang mengundang murka Allah. Yang suka cakap ataupun suka mengucapkan benda-benda yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak rasa bersalah, dia tak rasa apa-apa dengan dia ucapan dia itu. Kata Nabi apa? Allah Ta'ala akan mencatat murka pada lelaki tersebut sehingga dia bertemu dengan Allah dengan sebab kata-kata itu. Maknanya, kata-kata dia itu mengundang murka Allah yang berkekalan untuk dia sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Kita dah tak banyak pahala. Kita dah tak banyak benda baik. Cari pula kata-kata ni menjadi liability untuk kita, dia azab dan mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sifirnya mudah. Mudah cakap, buat tu susah. Jangan cakap apa-apa yang kita rasa tak perlu cakap. Satu. Yang kedua, kalau kita rasa ada orang tohmah kita, kalau kita rasa kalau kita jawab pun tak beri manfaat, ada waktunya tak perlu jawab pun. Tak perlu jawab. Ada kadang-kadang kan orang cakap benda-benda pada kita, dan kita tahu benda tu tak betul pun. Ada waktu tak perlu jawab pun tuan-tuan. Sebab kita nak jawab orang, tengok orang tu siapa. Kalau orang tu dia orang yang mencari kebenaran ataupun dia dalam kejahilan, ya bila dia silap kita tegur dia jadi baik. Tapi ada orang yang bercakap sesuatu bukan dengan jahil dia, tetapi dengan degil dia. Degil ni tuan-tuan, cakap 4 hari 4 malam pun tak jadi apa. Orang negeri ni cakap 4 hari 4 malam tak jadi apa. Contohlah tuan-tuan. Orang di kampung kan tak suka pakai helmet. Dia pergi mana-mana padahal itu main road tu kena pakai helmet. Cakaplah kat dia, kalau tak kepala kita dengan tar keras tar, contoh kita kata. Ini sekarang kalau jumpa di poli, jumpa di JPJ 300. Ini kalau orang langgar kita pecah kepala, ceritalah apa pun tuan-tuan, tunjuklah video apa pun, bukan dia tak tahu, dia salah. Tapi pasal apa dia tak pakai helmet juga? Pasal dia degil. Orang degil ni, dia bukan jahil. Orang degil ni, macam saya sebut tadi, cakap dengan dia 4 hari 4 malam tak ada apa. Dia degil. Degil ni pasal dia tak mau ubah. Maka, kena tengok apa yang kita nak cakapkan itu. Ada waktu itu kita sipir. Yang pertama, jangan cakap benda yang tak perlu cakap. Yang kedua, bila mana ada orang tohmah kita dengan sesuatu, kalau rasa jawapan balas kita itu tidak memberi kebaikan pada dia dan kita, maka diam. Diam lebih baik. Yang ketiga, sebelum terlantun sesuatu daripada mulut, datang daripada akal dulu tuan-tuan. Fikir dulu. Sebab kita banyak apa? Banyak sembur dulu, baru fikir.
Ada. Baik itu orang Melayu kata apa? Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padah dia. Tidak ada benda yang paling berkekalan sakitnya melainkan dengan kata-kata, tuan-tuan. Betul. Kata-kata 10 tahun dulu orang pernah cakap dengan kita satu ayat, hari ini kita ingat lagi, betul? 10 tahun dulu ada orang cakap benda pada kita yang mungkin menyakitkan hati kita, sehingga hari ini kita masih ingat kata-kata itu. Maka sakit tak kata-kata yang tak baik ni, tuan-tuan? Sakit. Sama juga kita dengan isteri kita. Tuan-tuan nak cakap dengan orang rumah kena fikir panjang. Ada kadang-kadang ucapan kita itu yang kita sebut 5-6 tahun dulu, hari ni dia ingat lagi. Begitu juga isteri, nak cakap sesuatu dengan suami, fikir panjang, nak marah apa semua, ingat. Kadang-kadang kata-kata kita itu, kita rasa biasa, tetapi dia lekat dekat hati orang dengan tempoh waktu yang lama. Maka, cakaplah benda yang baik-baik. Pergaduhan banyak berlaku. Pergaduhan banyak berlaku disebabkan apa? Kata-kata, tuan-tuan. Bukan dengan sebab tindakan, tapi dengan sebab kata-kata. Hubungan suami isteri kita, mungkin ada yang bergaduh, hari-hari bergaduh. Apakah bergaduh itu kerana perbuatan tak tentu Allah? Tak ada apa pun, kadang-kadang gaduh mulut. Gaduh mulut. Maka, sebab itu, tengok apa yang kita nak cakap, cakap daripada akal, berfikir dulu sebelum cakap. Supaya apa? Cakap kita itu tidak menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi SAW, la taqulu lil munafiq sayyidun fa innahu in yakun sayyidan faqad askhattum rabbakum. Janganlah memanggil orang munafik sebagai tuan. Kata Nabi SAW, jangan memanggil orang munafik sebagai tuan. Kerana jika dia memang seorang tuan, maka kamu telah menyebabkan Tuhan kamu murka kepada kamu. Tak boleh. Orang munafik ni, tuan-tuan, tak boleh kita angkat sebagai syed. Tak boleh diangkat sebagai Sayyidul Qaum. Ketua pun tak boleh. Kita nak angkat dia sebagai tuan pun tak boleh. Nak bagi tempat pada orang munafik ni tak boleh. Kenapa? Orang munafik menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala menimpa sesuatu kaum. Apa makna munafik ni, tuan-tuan? Orang yang berpura-pura menzahirkan keislamannya, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang paling membenci pada agama Islam itu. Itu munafik. Dia nampak macam suka agama Islam, tapi dalam hati kaunu dia benci agama Islam. Orang begini tak boleh diangkat. Orang begini tidak boleh dipanggil tuan. Orang begini tidak boleh diletakkan sebagai ketua. Kenapa? Ya, dia kata dia nampak macam suka Islam. Tetapi sebenarnya dalam hati dia memikirkan bagaimana nak menjahanamkan agama Islam itu. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Yahudi, orang Yahudi sebagai contoh. Kalau kita tengok, tuan-tuan, orang Yahudi satu ketika dahulu adalah satu kaum yang dihalau. Betul? Orang Yahudi asalnya dihalau. Bagaimana tentera Adolf Hitler ketika itu membuat penghapusan etnik kepada Yahudi. Tuan-tuan ingat dulu kan? Perang dunia dulu kan? Bantai hanya orang Yahudi. Sehingga Yahudi ni tak ada negara. Tak ada negara. Mana ada negara Yahudi? Maka dia menunjukkan sikap toleransi dia kepada orang Islam. Datang Palestin, buat baik dengan orang Islam sehingga orang Islam beri tempat pada dia. Tengok macam okey dengan Islam, tengok macam okey ketika itu. Kesan kerana kita memberi ruang pada orang-orang begini, tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, hari ini bagaimana orang Islam yang satu ketika dahulu memberi ruang kepada orang Yahudi ini? Apa jadi? Akhirnya kita punya rumah, kita pula duduk di luar, dia pula tidur di atas katil. Ini yang berlaku. Sebab itu, tuan-tuan, itu pengajaran yang kita boleh tengok secara realiti. Apakah kita nak perkara yang sama juga mengambil tempat di tempat kita? Maka berhati-hati dengan mereka-mereka yang bertopeng-topeng munafik ini. Orang yang suka kepada Islam,
Dia kena bukan hanya ucapan dia, bukan hanya dia boleh baca ayat Quran 2-3 ayat. Tetapi dia mesti menunjukkan bagaimana dia sedia mempertahankan agama Islam itu bersama dengan kita. Abdullah bin Ubay bin Salul, satu orang tokoh munafik yang namanya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Siapa dia ni tuan-tuan? Dia ni orang yang mengaku depan Nabi memeluk agama Islam depan Nabi. Bukan itu saja, dia ni sembahyang jemaah, sembahyang fardu tu duduk belakang Nabi. Sembahyang fardu duduk belakang Nabi, tuan-tuan. Hidup sezaman dengan Nabi. Anak dia Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan seorang perawi hadis yang terkenal. Anak dia hebat. Tapi bapa dia menzahirkan kepura-puraan, macam suka dengan Nabi, macam suka dengan agama Islam, tetapi di belakang Nabi dia bantai Nabi SAW dengan teruk. Malah dia di antara orang yang menjadikan Nabi SAW dan orang Islam berada dalam keadaan serangan-serangan musuh. Dia mati, tuan-tuan. Sebelum dia mati, dia beritahu anak dia, boleh tak kamu jumpa dengan Nabi? Tu, Abdullah bin Ubay bin Salul, bila mana nak mati, dia sakit. Dan bila mana saat dia nak mati, tuan-tuan, dia beritahu anak dia, tolong pergi jumpa dengan Nabi SAW. Minta dengan Nabi, jumpa Nabi. Kerana dia kata, aku nak mati dalam keadaan baju aku jubah Nabi SAW. Nabi ni, tuan-tuan, orang bila minta begitu dengan Nabi, Nabi tak menghampakan permintaan orang. Maka Nabi ambil jubah yang Nabi pakai. Nabi beri pada anak dia, kamu ambillah jubah ini, kamu beri pada pak kamu. Beri, tak apa. Beri. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul mati dalam keadaan menyarung jubah Nabi SAW. Ada kita kat sini dapat cebisan jubah Nabi. Ni dapat, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul matinya menyarung jubah Nabi SAW. Maka sahabat lagi tanya Nabi, ya Rasulullah, bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul ini orangnya dikenali sebagai orang munafik? Bagaimana kamu boleh beri jubah kamu untuk dipakai dan dia menyarung jubah kamu saat kematian dia? Maka jawab Nabi SAW, soal jubah itu adalah pemberian. Itu tidak ada apa-apa. Jubah itu hanya kain, kata Nabi SAW. Tapi apa? Yang dilihat adalah apa? Hatinya dan amalnya yang akan disukat dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, jangan kita menghukum orang secara zahir dia. Senang, jangan, lebih mudahlah. Jangan hukum orang. Jangan hukum orang. Adalah lebih baik kalau kita mengatakan semua orang baik. Orang ni baik, orang ni baik, orang ni baik. Tak apalah. Daripada kita kata orang ni jahat, orang ni bomoh aku, bukti tak ada. Orang ni fitnah aku, bukti tak ada. Dan kita memandang orang dengan pandangan yang jahat, maka kita akan bertanggungjawab dengan pandangan-pandangan kita yang jahat, dengan tuduhan-tuduhan kita yang jahat itu. Jangan. Serahkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, bila mana seseorang mati, lepas kita sembahyang jenazah, tuan-tuan perasan tak? Imam akan tanya, walaupun benda itu bukan syariat pun. Selalunya imam akan tanya apa? Pas siap berceramah dia kata apa? Ada tak kat sini? Ke tak ada apa? Apa pandangan kamu atas jenazah ini, betul? Apa pandangan kamu atas jenazah ini? Jawapan kita apa? Baik. Kena jawab baik, tuan-tuan. Soal dia jahat atau tak baik, itu di antara dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu perang, bila mana ada tentera Islam ni, tuan-tuan, dia berperang. Dia angkat pedang dia nak pancung orang kafir. Orang tu kafir, lawan dalam perang. Bila mana tentera Islam, satu tentera ni, dia nampak orang kafir ni dah jatuh, dia angkat pedang, dia nak pancung orang ni. Tiba-tiba musuh Islam ni sebut mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap kalimah syahadah. Apa yang dibuat oleh tentera Islam tadi, tuan-tuan? Dia pancung ni juga member ni. Potong tengkuk kawan ni. Jadi cerita dia memancung orang musuh Islam yang telah mengucap kalimah syahadah ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil dia. Nabi tanya dia,
apakah benar cerita yang aku dengar ni? Maka dia jawab dengan Nabi, benar ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa kamu pancung dia? Sedangkan kamu dengar dia mengucap kalimah syahadah. Maka dia jawab dengan Nabi apa? Ya Rasulullah, dia mengucap ni bukan ikhlas pun. Dia cuma takut ke pedang aku je. Dia mengucap ni tak ikhlas pun. Dia cuma takut ke pedang aku. Dia tengok dia nak kalah, maka dia mengucap, dia ingat aku boleh lepaskan dia. Sorry man, kata dia. Kau mengucap ke apa ke dalam perang, no. Sorry man, bunuh, pancung tak pancung. Tuan-tuan, Nabi SAW bila dengar pengakuan daripada diri dia, berubah muka Nabi SAW. Maka Nabi pandang sahabat tu, Nabi cakap dia, asyaqaqta qalbaka, apakah kamu belah dada dia? Kamu tahu dia ikhlas tak ikhlas? Kamu tahu dia baik tak baik? Asyaqaqta qalbaka, apa kamu belah dada dia? Kamu tahu dia ikhlas tak ikhlas? Kamu tahu dia baik tak baik? Kamu tahu apa yang ada dalam hati dia yang sebenar? Maka, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini? Ialah kita sebut, kita tidak boleh bertuankan, bersaidkan orang munafik. Tak boleh. Yang kedua, jangan sewenang-wenang menuduh orang munafik. Jangan. Konteks munafik ni bukan benda yang senang, tuan-tuan. Munafik. Jangan. Tuduhan munafik ni tuduhan berat. Ini senang. Orang tak sama ideologi dengan kita, munafik. Orang ni jahat sikit, kita tengok perangai dia, munafik. Oi, jangan begitu tuan-tuan. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Qala halakan nas fa huwa ahlaku. Kalau kamu menuduh satu atau kamu cakap satu kaum ni dengan panggilan binasa, punah, yang rosaknya, yang jahat, yang binasa ni kamu, kata Nabi. Tak boleh. Tak boleh kata orang munafik pun, tidak boleh. Yang ketiga, jangan menghukum orang dengan simply punya hukuman. Jangan. Kita tidak mengetahui apa yang sebenar. Kita tidak mengetahui kebenaran. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Saya bila mana pergi ke Turki, diceritakan satu kisah. Saya ingat saya dah pernah cerita pada tuan-tuan cerita ni. Bila mana pergi Turki, saya diceritakan satu kisah tentang satu orang lelaki yang tidak terkenal pun nama dia. Saya pun tak tahu nama dia siapa, tapi diceritakan tentang lelaki itu. Lelaki ni tinggal di sebuah daerah di Turki. Dalam negara Turki, dia tinggal di sebuah daerah. Orang di daerah itu memandang dia dengan pandangan yang jahat. Orang kata dia ni lelaki jahat. Orang kata dia ni lelaki jahat. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang melihat perbuatan-perbuatan jahat yang dia buat. Apa dia jahat yang dia buat? Orang nampak setiap hari dia beli arak. Orang nampak. Orang kata ni orang jahat. Tengok setiap hari beli arak. Orang nampak dia tuan-tuan, dia naik ke rumah pelacur-pelacur. Naik ke rumah pelacur-pelacur. Perbuatan dia ini, orang menampakkan dia jahat dan orang kata dia jahat. Isteri dia tuan-tuan, orang mari mengadu dengan isteri dia. Orang kata jangan beritahu suami kamu, jangan buat benda begini. Isteri dia pun tegur suami dia. Dia kata, bang, hentikanlah beli-beli arak ni. Hentikanlah naik tangga ketuk rumah pelacur ni. Hentikan. Saya takut nanti kalau abang mati, kata dia, orang tak nak uruskan jenazah abang. Orang tak nak sembahyangkan jenazah abang. Sebab abang jahat. Orang cakap abang jahat. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Dia kata, tak apalah. Kalaulah masyarakat tidak mahu menguruskan jenazah aku, orang tidak mahu menyembahyangkan jenazah aku, tapi percayalah, bila mana aku mati nanti, Khalifah kerajaan Turki Uthmaniyah, kata dia, akan menyembahyangkan jenazah aku. Suami jawab gitu. Sehinggalah tuan-tuan, satu hari dia mati. Dia meninggal dunia. Memang betul, tak ada orang nak menguruskan jenazah dia. Duduk di tepi jalan, dia jatuh, tak ada orang menguruskan jenazah dia. Takdir Allah Ta'ala, hari yang dia meninggal itu tuan-tuan, Khalifah ketika itu datang melawat negeri dia. Datang melawat negeri dia. Bila mana Khalifah tengok mayat dia tidak diuruskan, Khalifah kata, kenapa biarkan mayat ini mayat orang Islam? Uruskan. Maka Khalifah memerintahkan jenazah dia dibawa ke istana dan dimandikan di istana dan diuruskan di istana. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Khalifah memerintahkan semua ulama-ulama yang ada di kawasan itu datang ke istana untuk sembahyangkan jenazah dia. Maka dalam waktu itu, raja panggil isteri dia. Tanya, apa sebab orang tak nak urus jenazah suami kamu, tak nak sembahyangkan jenazah suami kamu? Dia kata begini, tuanku.
Orang nampak suami aku jahat. Orang nampak suami aku beli botol arak. Orang nampak suami aku pergi ke rumah-rumah pelacur. Tapi orang tak tahu apa sebab. Sebenarnya dia kata apa, suami aku tiap-tiap hari beli arak. Bila mana dia beli arak, dia bawa balik ke rumah. Dan dia pecahkan botol-botol arak itu. Dan disebut dia kata apa? Alhamdulillah, aku telah menyelamatkan beberapa orang Islam daripada beli arak pada hari ini. Dia kata betul, suami aku orang nampak dia naik ke rumah-rumah pelacur. Suami aku naik ke rumah-rumah pelacur dan beri duit pada pelacur-pelacur itu. Dengan perintah, tutup rumah kamu, jangan kamu ambil pelanggan. Duit ni kamu ambil, malam ni jangan ambil customer. Suami aku telah menyelamatkan beberapa orang daripada menjadi hamba ataupun menjadi orang yang melanggan pelacur. Orang tak tahu realiti, tuan-tuan. Orang nampak apa yang dia buat. Orang tak tahu tujuan apa yang dia buat. Akhirnya, apa yang disebut oleh suami dia terbukti. Dia mati, diuruskan jenazahnya oleh khalifah, disembahyangkan oleh ribuan ulama. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan? Sebab itu kita jangan hukum orang. Jangan hukum orang. Jangan kita nampak dia macam tak baik, kita kata dia tak baik. Jangan begitu. Kan baik kita pandang orang semua dengan pandangan yang baik. Selebihnya, dalamannya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang boleh membaca apa yang ada dalam hati kita. Jangan hukum orang berdasarkan sangkaan-sangkaan jahat. Kalau kita kata orang tu jahat, yang sebenarnya kita yang jahat. Yang sebenarnya kita yang jahat. Maka, berhati-hatilah dengan sangkaan-sangkaan jahat itu. Kerana sangkaan jahat itu menjadikan kita seorang yang sangat jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Cukup 2 hadis pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu lemah, jahil, dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.